Assalamualaikum dan selamat sejahtera ke saya Real Talk balik ke channel Michael Journey. Macam biasa kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel Michael Journey. Okay, bagi korang dah subscribe tu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kerana saya support kami. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Okay, untuk video kali ni saya nak buat satu lagi video unboxing dan juga review. So hari ni saya nak review sebuah portable power station. Okay, yang ni daripada Blue 80. Dia model Blue 80 EB3A. Okay, so kalau korang nak tahu apa yang menarik, apa yang best, apa yang kurang best pasal portable power station Blue 80 EB3A ni, korang tengok video ni sampai habis. Okay, so kalau korang beli portable power station Blue 80 EB3A ni, dia akan bagi packaging macam ni lah. Dia ada satu kotak, dia ada dua kotak. Satu kotak lagi saya tak bawa. Dia ada double box lah untuk extra protection. So ni dia punya kotak dalam dia lah. Kat sini dia tulis lah EB3A Portable Power Station. Ni dia punya gambaran dia punya power station. Dia tak ada apa-apa detail kat sini. Okay, jom kita buka. Kita tengok apa yang ada dalam kotak dia ni. Okay, atas dia ada satu kotak kecil lah. Satu kotak kecil. Okay, yang ni kita tengok dulu apa yang dia bagi. Okay, dia ada dua jenis kabel. Okay, yang pertama adalah kabel untuk ni lah, solar punya kabel. Kalau kita gunakan solar panel, just beli dia punya solar panel, kabel ni dah include sekali. So untuk kita guna recharge balik portable power station ni dengan solar lah. Okay, cuma solar panel dijual basingan, kena dapatkan dengan Blue 80 dia dijual juga Blue 80 punya solar panel. Yang kedua adalah ni kabel untuk charge. Okay, untuk kita recharge menggunakan plug dekat rumah, digunakan soket 3 pin ni. Okay, untuk kita recharge balik. So dua kabel sajalah dia bagi. Okay, seterusnya dia ada dia punya documentation lah, dia punya manual book dekat sini. Dia punya manual book, dia tunjukkan lah cara penggunaan semua. Kat sini dia ada banyak bahasa lah, dia punya instruction, dari segi safety dan juga dia punya operation lah. Semua kat sini lengkap lah. So kalau kita nak guna, boleh refer kat sini dulu. Lepas tu dia ada dia punya information card lah. Yang ni dia punya warranty card. Sebab yang ni dia warranty dia 5 tahun. Warranty dia 5 tahun memang lama lah. Lepas tu dia ada certificate dia. Okay, dan juga yang ni itu saya dapatkan Blue 80 ni dekat Blue 80 Malaysia yang dijual oleh Paragon Universal. So dia bagi sekali brochure ni. Yang ni dia complete lah semua detail model-model lain dan juga model yang ni. So boleh dapat panduan ringkas lah mengenai sejarah Blue 80. Okay, semua ada dalam ni, dia punya brochure. Ni tadi yang solar panel pun ada kat sini. Dia punya senarai lah, senarai produk-produk. Selain daripada EB3A ni, ada banyak lagi sebenarnya. Dari segi yang paling kecil adalah EB3A ni, yang besar pun ada. Okay, seterusnya dia punya portable power station lah, EB3A. Sekejap kita keluarkan. Okay, sebelum ni sebenarnya saya dah gunakan dah. Saya dah gunakan beberapa kali camping untuk test dia punya performance dia. Okay, ni lah dia EB3A. Okay, so ni lah dia Blue 80 EB3A. So dia punya size memang tak besar lah, dia sangat compact. Dia sesuai lah untuk penggunaan light usage. So kalau korang nak cari satu portable power station, dia tak besar sangat. Dia cukup lah untuk kegunaan dalam 1 ke 2 malam macam tu, 2 ke 3 hari camping. Yang ni dia memang sesuai. Size dia memang sangat compact, tapi dia punya kapasiti dia masih lagi okey. So dia punya kapasiti adalah 268 watt hour. Kalau dalam mAh, dia punya mAh lebih kurang dalam 84,000 mAh. Lepas tu Blue 80 EB3A ni dia support sehingga 600 watt. Maksudnya kita boleh gunakan perkakasan untuk charge dalam satu masa maksimum adalah 600 watt. Dia boleh boost sehingga 1200 untuk peralatan yang basic lah, yang tak terlalu complicated. Okay, dia boleh masih turbo boost sehingga 1200 watt. Tapi dia tak lama lah. Tapi kalau yang biasa, dia memang bertahan 600 watt. Kapasiti dia adalah 600 watt. Okay, so basically ni depan dia. Okay, depan dia dia kemas lah, dia punya susunan dia. Dia ada satu monitor kat sini.
So kalau kita on, dia akan nyala lah. Kita tekan, dia akan nyala. So dia monitor dia punya display dia akan paparkan berapa persen bateri, berapa jam bateri yang boleh digunakan. Lepas tu input dia berapa watt tengah digunakan. Masa ni masa charge lah. Input ni adalah masa charge. Maksudnya berapa watt tengah masuk. Yang output adalah berapa watt yang tengah keluar. Okay, so dia punya display pada saya dia memang simple, senang faham. Cuma dalam kamera, dalam video saya rasa dia kurang jelas sikit, sebab dia macam flickering sikit. Tapi kalau tengok kat sini, dia memang senang nak faham. Dia ada satu meter kat sini lah. Kat sini pun dia ada indikator dia. So sekarang bateri 55%. So dia punya meter ni pun dia separuh, dia lebih sikit lah. So next, dekat belah sini dia ada satu DC output untuk 12 volt punya soket yang macam cigarette lighter tu. So kita boleh gunakan kat sini. Okay. Dan juga yang jenis macam ni lah. Okay. Ada dua kat sini. So satu yang 12 volt kat sini. Lepas tu dia ada dua USB type A punya port. Okay. Untuk kita recharge. Tak kisahlah device yang gunakan USB type A. Biasanya power bank ke, handphone ke, lampu camping, kipas camping. So kebanyakan digunakan USB type A dan juga kat sini dia ada port yang lebih laju lah, USB type C. Dia support sehingga 100 watt. Okay, seterusnya kat sini dia ada satu lampu LED. Ini feature yang pada saya dia ada kegunaan waktu-waktu tertentu kita boleh gunalah. Contohnya dalam kemah, tiba-tiba kita tak jumpa lampu-lampu lain. So kita boleh onkan je lampu dekat power station ni. Dia ada 1, 2, 3 mod. Okay. So dia off. So yang ni low, yang ni high, yang ni dia SOS. So dia boleh gunakan ketika kecemasan lah. So in case ada kecemasan ke, kita boleh gunakan mod SOS ni. Okay, seterusnya kat sini dia ada, yang ni adalah port untuk input. Ini untuk kita recharge balik. Satu dia paling utama, gunakan kabel yang dia bagi tadi. So yang ni kita boleh gunakan kabel yang ni untuk kita gunakan charge dekat rumah lah, dekat rumah ataupun dekat plug point biasa. Gunakan kabel yang dia bagi tadi. Yang ni adalah untuk kalau kita nak recharge gunakan solar panel. Okay, solar panel sama juga dengan kabel yang dia bagi ni tadilah. Yang ni dia cucukkan dekat sini. So yang ni kita akan cucukkan dekat solar panel lah. So dia akan recharge. So kalau yang ni kita gunakan kabel ni tadilah. Cucuk kat sini. Dan yang ni kita cucuklah dekat mana-mana plug point, dekat rumah ke, dekat campsite ke, mana-mana yang sesuai. So dekat sini dia ada satu circuit protector. So kita boleh gunalah bila perlu. Okay, so untuk recharge balik Blue Yeti EB3A ni, dia ada 3 cara. Okay, yang paling pertama yang biasa orang gunakan adalah gunakan ni lah, plug dekat rumah ataupun dekat campsite ataupun dekat mana-mana lah yang sesuai. So yang ni benda yang paling utama lah untuk recharge balik. Yang kedua, boleh juga nak recharge gunakan solar panel. Yang ni lebih sesuai untuk off grid, berada dekat mana-mana saja pun boleh. Yang penting ada solar panel lah. Solar panel kena beli berasingan. Blue Yeti pun ada solar panel dia. So kena beli berasingan. Yang ketiga adalah boleh charge dengan kereta. Kena beli kabel. Dia tak bagi sekali kabel untuk recharge dengan kereta. Kita akan recharge balik dekat cigarette lighter punya soket tu, yang 12 volt tu pun boleh. Dia akan cucuk yang dekat sini lah, yang sama dengan solar panel ni. Blue Yeti EB3A ni dia support fast charging. Untuk dia charge balik penuh, dia memang laju. Lebih kurang dalam 1 jam lah. So macam ni bateri saya tinggal 55%. Nanti saya tunjukkan demo. Saya recharge balik dengan plug 3 pin ni. Kita tengok berapa lama dia perlukan untuk penuhkan daripada 55% ni kepada 100%. Okay, lagi satu kat sini adalah port output juga. Yang ni untuk kita gunakan untuk device yang gunakan plug 3 pin lah. Contohnya kalau saya biasanya saya akan gunakan dengan laptop. So kalau saya buat laptop, saya nak recharge saya punya laptop, saya akan gunakan plug 3 pin kat sini. Yang ni pun sesuai kalau kita nak gunakan device-device lain. Contohnya korang nak bawa periuk nasi ke, nak bawa kipas rumah ke pun boleh. Cuma bateri dia
pada saya dia tak tahan lama lah. Dia boleh digunakan sebab actually dia support hingga 600 watt ni adalah sangat tinggi. Biasanya kalau rice cooker pun dia lebih kurang dalam 400 watt. Tapi kalau macam kipas pun saya rasa dia tak tinggi sangat. So dia support, cuma dia tak boleh digunakan dengan lama lah. Okay, sebelum tu saya nak share sikit lah detail dia. Basic spec lah EB3A ni. So dia punya kapasiti dia adalah 268 watt hour. Lepas tu dia punya rated output adalah 600 watt. Dia punya operating temperature negatif 20 darjah sehingga 40 darjah. Maksudnya kalau kita nak gunakan waktu guna, even suhu tempat sejuk pun okey, dia masih lagi boleh digunakan. Dan suhu tempat yang panas sampai 40 darjah pun masih boleh digunakan. Okay? So dia punya storage temperature digalakkan kalau kita nak simpan dalam keadaan suhu kosong ke 40 darjah lah. Okay, lepas tu dia punya size dia, dia punya dimension dia, dia tak besar sangat. So dia punya lebar ni 255 mm. Okay? So dia punya depth, kedalaman dia ni dari depan ke belakang adalah 180 mm. Manakala ketinggian dia adalah 183 mm. So dia tak besar sangat. Dan berat dia pun hanya 4.6 kilo sahaja. Dia tak terlalu berat lah untuk kita bawa. Okay? Saiz dia pun dia tak besar sangat. Kita nak letak dalam kereta pun dia tak makan space yang banyak. Okay, lagi satu info penting adalah digunakan bateri yang jenis LiFePO. LiFePO ni memang sekarang dia tengah popular lah. Bateri LiFePO ni dia memang sangat tahan lama. Kalau yang W80 EB3A ni dia support cycle untuk charge lebih kurang dalam 2500 kali. So memang sangat lama lah. Maksudnya kita boleh bateri dia tu dah kosong, kita recharge balik, dia boleh gunakan sehingga 2500 kali. Pada saya memang sangat lama. Sebab biasanya kita nak recharge pun dalam seminggu tu maybe sekali ataupun 2 kali. So kalau kita kira-kira boleh capai hingga 10 tahun kalau kita gunakan dengan baik lah. Okay? Dan dia punya warranty pula adalah 5 tahun. So pada saya dia memang satu investment yang bagus lah. Okay, dan lagi satu benda yang saya paling suka dekat portable power station daripada W80 adalah sebab dia ada wireless charging dekat bahagian atas. Sama juga dengan yang saya gunakan sebelum ni, SC30. Dia ada port untuk wireless charging. Yang ni saya rasa jarang-jarang ada dekat portable power station lain. Sebab benda ni memang sangat memudahkan. Okay, sekarang saya nak tunjukkan cara nak penggunaan W80 EB3A ni. So kita start dengan wireless charging dia dulu lah. So wireless charging adalah part of DC output. So kita kena on dulu. So make sure kita kena tekan di warna hijau. Baru dia aktif bahagian DC lah. So kat sini button dia, kalau dia padam bila kita tekan sekali, okay, dia akan display ni, dia akan menyala lah. Lepas tu kalau kita nak onkan DC, kita kena tekan sekali lagi sampai lampu dekat button ni ada warna hijau. Maksudnya baru dia on untuk DC. So kalau kita nak charge kita punya phone yang wireless, kita letakkan saja. Okay, so automatic dia akan charge. Dia akan tulis tu charging lah. So maksudnya phone kita tengah charge lah. Okay, so next kalau kita nak charge gunakan yang USB ni. Contoh saya gunakan USB Type-C. So kita cucuk je kat sini. Okay, dia akan menyala lah. Dia akan charge. Sekarang saya charge saya punya bateri kamera. Okay, dia menyala kat sini. So boleh nampak lah dia update kat sini. Dia update kat sini berapa watt yang sedang keluar. Dia punya output ni. Okay, kalau dia padam kita tekan je balik. Dia akan nyala lah. Sebab display ni dia akan padam sendiri lepas beberapa saat. Okay, so macam ni dia update lah 23 watt. 24 watt yang sedang digunakan. Dan dia akan update kat sini juga. Mungkin dekat skrin dia tak nampak sangat lah. Tapi dekat bawah percentage ni, dia update berapa jam lagi kapasiti bateri ni dia boleh bertahan. So macam ni dia update lebih kurang dalam 3.9 jam. Okay? Kalau kita gunakan berterusan lah. Tapi biasanya kalau lepas dah recharge dah penuh, kita off, dia akan update balik berapa jam boleh digunakan lagi. Okay, kat sini dia ada port USB dia. Actually dia tak banyak lah. USB Type A dia ada 2. Lepas tu USB Type C dia ada 1. Tapi in case korang nak perlukan lagi tambahan port untuk USB, bolehlah gunakan ni adapter ni yang biasanya kita gunakan dekat kereta lah. Dia jenis 12 volt punya adapter ni. So kita cucuk kat sini. So dia akan menyala lah. So dia akan jadi tambahan lagi 2 lagi port USB.
Okey, so saya tambah lagi satu benda untuk charge. Kita cucuk kat sini. Okey, dia menyala kat sini warna biru. Ni saya punya wireless mic lah. Saya charge kat sini. Dia nyala lah lampu kat sini. So kita tengok berapa dia update yang sekarang. So sekarang dia gunakan lebih kurang 34 watts lah dia digunakan. Lepas tu dia boleh tahan sehingga 3.8 jam. Okey, so sekarang saya tengah charge 3 device menggunakan 3 kaedah yang berbeza lah. Satu phone ni saya gunakan dengan wireless charging. Lepas tu yang wireless mic saya ni saya charge dengan port 12 volt ni. Okey, dan juga saya punya bateri kamera ni saya charge gunakan USB type C. Okey. So dia ada lagi satu port kat sini. Yang ni kalau nak gunakan plug 3 pin lah. So maksudnya korang boleh gunakan semua ni serentak. As long dia tak lebih 600 watt, tak ada masalah. Sebab satu, kalau kita nak tengok berapa watt kita punya device, biasanya dia akan tulis lah sebenarnya dekat kita punya device. So korang boleh gunakan maksimum 600 watt. Sekarang pun output dia baru 34 watt sahaja. Maksudnya lagi banyaklah device boleh digunakan. As long korang tak gunakan device yang menggunakan watt yang tinggi. Okay, so dari segi design, pasal design depan dia ni kemas. Dia punya susunan dia memang kemas lah. Dan mudah lah kita nak faham. Pasal dia tak susah lah. Dia sangat simple dan direct, straightforward. So dekat atas dia ada port wireless charging dan juga handle yang boleh dilipat. Pasal design ni kemas. Sebab bila kita lipat, dia flat lah. Dia flat kat bahagian atas. Cuma kalau handle macam ni, dia macam agak kurang solid. Okay. So dia punya plastik ni pun dia tak full lah. Dia ada lubang kat sini. So dia tak berapa solid tu je. Tapi dari segi kekemasan dia okey. Tapi kalau kita nak bawa, pada saya dia macam agak goyang-goyang sikit. Dia tak berapa nak solid lah. Okay. Dan bila dia gegar-gegar, dia agak bising sikit. Dia boleh bunyi-bunyi. Okay. Tu je lah. So dekat tepi dia ada fan lah. Fan untuk ventilation. Sebelah sini pun ada. Dia ada fan untuk ventilation. Untuk haba panas keluar dan masuk. Okay, dekat bahagian bawah dia ada sedikit technical spec. Dan juga dia ada kaki dia ada macam getah lah untuk grip. Okay, dan satu lagi feature yang best dengan BlueYeti punya power station ni, sekarang dia pun dah boleh connect dengan apps lah. Dia dah ada apps sendiri. Okay. So korang boleh download. Dia akan detect dengan Bluetooth. Okay. Dia detect. Dan kita boleh control. Dan juga kita boleh pantau lah. Sekarang ni dia akan display kat sini. Kat bawah ni adalah output. Maksudnya sekarang saya tengah charge. Dia gunakan 26 watt. Dia update kat sini. So kalau kita tengah recharge, input, okay, dia akan update kat sini lah berapa watt masuk. Macam ni dia update berapa watt keluar. Okay. Maksudnya dia nampak ni ada animation dia. Dia watt dia keluar lah 26 watt. Okay. Yang ni untuk DC. So kalau kita gunakan AC, kita gunakan plug kat sini, dia akan update kat sini berapa watt yang keluar. Macam sekarang saya tak guna AC. So yang ni tak ada lah. So nak on off pun kita boleh gunakan apps. Contohnya kita berada jauh. Okay. Contohnya kita punya power station dalam kemah, kita kat luar. So kita boleh offkan dia. So dia akan off output DC. Okay. So kalau kita nak on balik, kita tekan je dia on balik. Okay. So best lah the apps ni kita boleh pantau. In case kita nak off terus, kita tekan button ni. Kalau kita tekan off yang di sini, power station ni sebenarnya dia tak off sepenuhnya. Kita boleh on balik AC atau di sini anytime. Tapi kalau kita off terus yang atas ni, dia akan terus disconnect. Dia akan terus totally off portable power station ni. Dan kita nak connect balik pun tak boleh. Sebab dia memang dah off terus. Kalau kita nak on balik, kita kena tekan button lah. Okay. So macam ni kita nak on balik tak boleh. Sebab dia memang dia dah totally off. Okay. So saya nak tunjukkan cara macam mana nak recharge balik BlueYeti EV3A ni. Okay. So saya akan charge gunakan kabel yang bagi. Gunakan plug dekat rumah lah. Plug 3 pin tu. So bila kita dah cucuk, kita onkan je. Okay. Kita on je. So bila kita on, automatic dia tengah recharge lah. So boleh nampak display kat sini. So ni adalah input dia, 262 watt tengah masuk. Lepas tu bateri sekarang 64%.
Dia update kat sini 0.3 jam. So kalau nak tahu berapa lama 0.3 jam ni, mudah je. Korang just darabkan 60. Okay, 60 darab 0.4. So lebih kurang dalam 24 minit lah. Dalam lebih kurang 24 minit untuk penuh jadi 100%. Okay, so dia memang sangat laju lah. Tak sampai setengah jam dia akan penuh. So kalau bateri separuh, so kalau bateri kosong, dia lebih kurang 1 jam macam tu. So dia memang sangat pantas. Dan yang bestnya kita boleh pantau dari apps SW80 ni. So dia terus update kat sini. Berapa yang masuk sama. Dia akan accurate lah, 263 watt. Sini pun sama. So kalau skrin ni mati, kita onkan je, tekan je. Lepas dia update kat sini. Yang bestnya kalau kita nak dual charge pun boleh. Kalau kita ada solar panel nak charge serentak pun boleh. So dia akan jadi lagi laju lah. So dia akan update kat sini juga. Okay, so kalau kita tengah recharge, kita nak gunakan untuk charge item lain pun boleh, tak ada masalah. So kat sini pun dia ada setting dia. Dia charging mode dia ada beberapa lah. So yang ni yang standard. Standard pun dah laju lah. Lepas tu dia ada silent. Okay, so kalau silent ni dia akan slowkan sikit. Dia akan slowkan, dia akan drop, tapi dia akan ambil masa lebih lama sikit lah untuk full. Lepas tu dia ada lagi satu yang turbo. Yang turbo ni sebenarnya tak digalakkan guna selalu lah, unless urgent. So yang turbo dia akan maksimum sehingga 350 watt. Maksudnya dia akan lebih laju lah. Cuma kalau perlu sahaja. Sebab kalau kita gunakan selalu, dia akan mengurangkan jangka hayat bateri. So yang ni kita just standard pun dah ok. Even standard pun pada saya dah cukup laju lah. Okay, tu je lah cara untuk recharge balik. Gunakan, yang paling utama adalah gunakan plug dekat rumah ataupun dekat campsite ataupun mana-mana yang sesuai lah. Lagi satu, yang second option yang mudah adalah gunakan kereta. Cuma kalau EB3A ni tak bagi sekali, kabel dia kena belilah basingan kabel dia. Okay, dan lagi satu gunakan solar panel lah. Solar panel pun kena beli basingan. Cuma pada saya untuk light usage, charge dekat rumah pun dah memadai. Unless kalau korang plan untuk road trip ataupun off-grid camping, kena dapatkan lah solar panel ataupun at least kabel untuk charge dengan kereta. Okay, tu je lah tadi saya punya review mengenai portable power station daripada Blue80. Ini adalah model EB3A. So pada saya dia adalah satu portable power station yang sangat bagus. Dia memang sesuai untuk kegunaan saya lah, sebab saya pun tak prefer power station yang terlalu besar. Saya dah ada portable power station yang saiz macam ni pun dah kira ok. Dia dah cukup lah dengan saya punya keperluan, dia punya kapasiti dia. Sebab saya memang bukan heavy usage punya pengguna lah. Sebab saya just gunakan untuk recharge balik. Biasanya saya gunakan untuk recharge balik saya punya battery kamera, saya punya power bank, saya punya phone dan juga lampu dan kipas camping, itu saja. Dia memang sesuai lah kalau korang memang pengguna lebih kurang macam saya. So model ni memang sesuai. Tapi kalau korang yang memang heavy usage, yang korang pengguna banyak lagi barang camping, contohnya korang nak bawa peralatan elektrik, macam rice cooker ataupun kipas ke, ataupun barang-barang lain yang menggunakan direct, perlukan plug point dari sini, dari plug 3 pin ni, korang perlukan model yang lebih besar lah. Lepas atas daripada EB3A ni dia ada EB55, lepas tu dia ada EB70 dan juga dia ada AC60. So yang lain-lain pun feature dia sama, cuma yang AC60 tu dia lagi advance lah, sebab yang tu dia waterproof dan juga dustproof. Maksudnya kalau setakat kena terpias-terpias tu dia tak ada masalah. Tapi kalau yang model-model macam ni dia sensitif sikit lah. Kita kena letak dalam keadaan yang indoor. Contohnya kena letak dalam kemah. Okay? Kalau tak hujan bolehlah letak dekat common area. Tapi kalau hujan better letak dalam kemah lah. Tapi kalau macam AC60 tu, dia kalau kena tempias-tempias sikit dia tak ada masalah, sebab dia punya port-port ni semua dia ada cover. Macam ni dia tak ada. Dia charge port untuk kita recharge dia ada cover, dan juga port 12 volt ni sahaja. Okay, overall saya suka EB3A ni sebab saiz dia memang compact lah. Berat pun tak perasan sangat, dalam 4.6 kilo. Mudah dibawa, nak letak dalam kereta pun dia tak makan space yang banyak. Dan dia ada wireless charging. Benda ni function bila waktu malam lah. Kadang-kadang waktu malam saya nak recharge saya punya phone,
Senang saya just letak je kat atas. Tak payah cari-cari kabel. Dia terus charge saya punya phone. Okay. Lepas tu dia punya interface pun senang digunakan. Lepas tu dia dah ada indikator dia yang sangat memudahkan. Kita boleh tahu berapa bateri yang tinggal dengan lebih tepat. Lepas tu berapa jam lagi boleh digunakan. Dan juga dia monitor lah berapa watt output dan juga berapa watt input. So pada saya dia punya display dia memang sangat detail dan sangat memudahkan lah untuk kita faham pun senang. Okay, so kalau korang berminat nak dapatkan Blue Yeti EB3A ni, korang boleh dapatkan dengan Blue Yeti Malaysia yang dijual oleh Paragon Universal lah. Yang ni harga dia 1399. Okay, mungkin pada orang harga dia agak tinggi, agak mahal. Tapi dia pada saya dia adalah sebuah satu investment yang bagus lah, sebab dia punya warranty adalah 5 tahun. Lepas tu dia punya jangka hayat penggunaan adalah 2500 kali cycle charge. Maksudnya kita boleh charge hingga 2500 kali, yang mana kalau dikira-kirakan boleh guna hingga dalam 8 ke 10 tahun. Sebab biasanya orang akan recharge benda ni lebih kurang 1 ataupun 2 kali lah seminggu. Orang takkan charge benda ni setiap hari. Lagi satu, benda ni bagus untuk backup lah, bukan saja untuk camping. Untuk backup kat rumah in case berlaku blackout ataupun kecemasan, ada bencana ke, kita boleh gunakan benda ni untuk kecemasan. So memang sangat banyak kegunaan dia. Walaupun harga dia agak tinggi, pada saya dia satu benda yang bagus lah untuk korang ada. Kalau berkemampuan lah, ada rezeki lebih, boleh dapatkan satu portable power station yang betul-betul kualiti, yang memang boleh digunakan dengan lama lah. Okay, so kalau korang berminat boleh klik dekat link dekat description. Saya akan letak link dia. Boleh dapatkan dengan Blue Yeti Malaysia lah. Dan juga Paragon Universal. Dan dia ada juga model-model lain. Nak dapatkan dia punya solar panel pun boleh. Dia ada banyak sebenarnya, banyak range. Ni yang paling kecil, paling basic. Ada juga yang besar untuk off-grid. Terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Macam biasa, tekan button like, tinggalkan sikit komen supaya saya terus semangat buat video-video berkaitan dengan camping ni dekat Malaysia ni lagi. Okay, semoga jumpa lagi di video camp gear review lain akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.